Harapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابع التابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada pagi ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada pagi ini Allah SWT penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita insyaAllah. InsyaAllah mulai pada pagi ini dengan izin Allah SWT kita akan bersua setiap hari Khamis minggu kedua dan Khamis minggu keempat. Kita akan baca sama-sama, kita berkongsi mengenai kitab Teknik Mudah dengan Peta Minda, penghayatan sifat 20 ke arah memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Peta minda ni yang dikasihi oleh Allah SWT, dia adalah
berminda yang berasaskan daripada kitab Risalah Tauhid, bahagian ketuhanan. Kitab Risalah Tauhid ni dia terkenal lah di pengajian-pengajian pondok. Kemudian kalau orang yang berasal daripada Johor, dia di antara kitab akidah yang menjadi silibus di sekolah agama satu ketika dahululah. Sekarang saya tak pasti. Jadi kitab Risalah Tauhid, kalau di Johor tu dia mengaji kitab Risalah Tauhid, sekolah agama dia, akidah dan fiqh dia Maqtal Batrain. Sebab orang Johor ni, sebab orang Johor tahun 60-an, 70-an tu orang dia hebat-hebat mengaji kitab besar. Walaupun kitab teras, dalam kitab kuning tu kitab teras, tapi kitab teras tu dia kesimpulan daripada himpunan kitab-kitab besar. Jadi hukum-hukum tu hukum berat juga sebenarnya. Jadi itu yang digaji, yang dipelajari oleh orang-orang yang Johor terutamanya, dan kitab-kitab itu digunakan di pengajian-pengajian pondok, kitab Risalah Tauhid. Kemudian insyaAllah kita akan menggunakan kitab ini. Semoga Allah Ta'ala memudahkan. Dan saya dah menghubungi sendiri Ustaz Ahmad Nafiri ni, tuan guru. Dia ada 2 pondok di Temelong, Kuala Krau. Panggil Kuala Krau ke Kuala Kurau? Kuala Kurau, Perak. Ni Kuala Krau. Saya rasa Kuala Krau sebab ejaan dia Krau. Kuala Krau di Temelong. Pertamanya saya minta izin dengan tuan guru, saya hubungi dia. Saya minta izin, saya nak mengajar, saya nak buka kelas dengan menggunakan kitab ini. Diizinkan. Kemudian saya tanya dia macam mana nak dapatkan kitab. Dia kata hubungi ustaz yang bahagian ni, yang jaga kitab-kitab ni. Jadi pada peringkat awal tu saya dah punya ustaz tu, saya cuba cari kat sini. Buat tengok perjalanan 2 jam setengah. Jadi cari-cari kat Shopee tu tak jumpa. Ada keluaran Fajar. Saya telefon Fajar publisher, dia kata kami dah tak boleh keluarkan sebab Ustaz Nafiri nak keluar sendiri. Jadi bila tak boleh, saya pun cubalah, mungkin ada lebihan publisher Fajar, ataupun mungkin Ustaz Nafiri sendiri ada bawa turun ke kedai-kedai kitab pun tak ada. Memang kena beli direct dengan dia. Saya tanya dengan kedai-kedai kitab besar, tak ada. Jadi akhirnya saya terpaksa jumpa Ustaz Bukhairi. Ustaz Bukhairi lah yang Ustaz dia tak petang sebab esok kelas ada dia datang. Alhamdulillah lah, selamat pergi, selamat kembali. Jadi alhamdulillah rasa seronok perjalanan semalam dapat jumpa Ustaz Bukhairi tu. Cuma tuan guru Nafiri ni tak dapat sebab dia ada program di luar, jadi tak boleh ambil tantangan dia. Tak apalah, insyaAllah kita jumpa lagi lepas ni. Jadi insyaAllah pada pagi ni kita akan mula dengan mukadimah dia ataupun prakata penulis. Dia dekat sini didatangkan 3 prakata ni. Yang pertama daripada kata pengantar yang pertama daripada Datuk Seri Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Osman, Mufti Negeri Pahang. Kemudian yang kata-kata pengantar yang kedua daripada Al-Fakir Ustaz Mokhtar bin Senik, pengurusi Pondok An-Nur Pekan Pahang. Ustaz Mokhtar Senik ni dulu dia bekas pengurusi Persatuan Pondok Malaysia. Kemudian yang ketiga tu kita tak baca lah, kita akan baca yang ni, kita ambil berkat. Al-Fakir Ustaz Ahmad Nafiri bin Muhammad Tuazi, penasihat Sri Tahfiz Al-Banna. Saya datang malam besar sekolah Tahfiz dia. Sekolah dia dari sekolah rendah dan sekolah menengah, 2 tempat yang berbeza. Sekolah menengah yang saya datang ambil itu tu besar, sampai petang malam. Itu Ustaz Bukhairi. Dapat buku surat prakata penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya tak nak bahas panjang tentang basmalah. Cuma saya nak kongsi dengan mak kakak yang dikasihi oleh Allah SWT tentang Rahman.
Kita nak kongsi kat situ je. Ahli tafsir menafsirkan perkataan Ar-Rahman ni dengan makna boros. Rahman dengan Rahim ni kalau kita tengok dalam tafsir Al-Azhar, pengasih dengan penyayang Allah ni, kasihnya Allah itu berlaku di dunia, dan sayang Rahim Allah SWT itu berlaku di akhirat. Dan Rahman Allah SWT ini ulama lebih suka mendatangkan dengan makna boros, pemboros. Pemboros bukan bermakna negatif, tapi sifat boros tu, yang mana Allah Ta'ala ni dia bagi di atas dunia ni dengan sifat Rahman Allah ni, dia bagi. Tu yang orang tak sembahyang subuh pun makan roti canai, makan tosi, makan nasi ayam. Dah sembahyang subuh tak, tapi makannya jadi pinggan macam-macam. Makin dia tak sembahyang, makin banyak nikmat zahir, nikmat zahir yang kita nampak dia dapat. Yang ulama gandingkan perkataan Rahman ni dengan makna boros. Allah ni bahan boros. Bagi. Kalau nak kira lah, tak adanya sifat boros Allah SWT ni, maka kita ni pagi ni rasa tak hidup kita. Yang sifat boros Allah tu lah. Kalau bahasa fiqah dia panggil safih. Si safih ni iaitu orang yang boros, yang sampai tak boleh nak kawal harta dia. Ini dalam kacamata fiqah. Dan safih ni ahli waris wajib menahan harta dia tadi. Ini hukum safih. Wajib bagi waris menahan harta si safih tadi dan mengawal pengurusan harta dia, dan tak dibenarkan untuk dia pegang sendiri harta dia. Hukumnya wajib. Kerana apa? Terlalu amat boros. Sampai tak beringat-ingat langsung bagi. Tak boleh jumpa orang dia bagi. Bagi. Tak ada had, tak ada batas. Tapi safih di situ negatif. Safih di situ dengan makna negatif. Tapi Allah SWT tu tak sampai mudarat pada dia. Dia bagi banyak macam mana pun harta, ataupun dipanggil apa? Kita tak sebut gudang, kita sebut apa? Apa? Yang Allah Ta'ala bagi pada apa ni? Qarun, apa dia? Bukan gudang, dia panggil perbendaharaan. Allah tidak bagikan kekayaan pada Qarun. Kaya ni sikit je. Datuk Seri Vida tu kaya, tapi tak sampai lagi Allah bagi perbendaharaan. Qarun ni Allah bagi perbendaharaan harta dunia tu. Maknanya segala kekayaan atas dunia tu ada dekat Qarun. Jadi perbendaharaan tu perbendaharaan atas dunia ni, perbendaharaan Allah. Perbendaharaan Allah ni tidak kurang, sedikit pun tak kurang. Betapa kayanya Allah, yang sebut Allah Ta'ala tu Maha Ghani, bersifat Ghani. Dan boros Allah SWT tu pun kalau bahasa kita tak luak. Perbendaharaan Allah tu kita tak sebut kaya Allah. Kaya tu kecil. Perbendaharaan Allah tu tidak luak sikit pun. Dia boros macam mana sekalipun takkan luak. Jenis kita ada RM100 bagi orang RM10 tinggal RM90. Dah Allah Ta'ala tu dia bagilah berapa banyak sekalipun, katalah Allah tu bagi sejuta tu pun tidak mengurangkan sedikit pun harta Allah. Perbendaharaan Allah. Jadi rahman Allah ni boros. Sebab mintalah apa sekalipun dengan Allah, Allah akan bagi. Tapi kena beringat. Ingatnya apa? Bila Allah bagi, takut dia datang sebagai rahmat ataupun sebagai istidraj. Nikmat rahmat datang sebagai satu nikmat ataupun istidraj. Apa beza nikmat dengan rahmat? Rahmat pemberi. Allah yang memberi itu rahmat. Kita yang menerima nikmat. Katalah Allah bagi kita air. Jadi air ini daripada Allah dipanggil rahmat.
Air ni kepada kita dipanggil nikmat. Air ni datang daripada Allah. Allah yang memberi air. Maka air ni pada Allah ialah rahmat. Air pada kita sebagai penerima, air ni sebagai satu nikmat. Cuma kita risau, takut dia datang bukan nikmat tapi istidraj. Istidrajnya apa? Allah Ta'ala bagi tak? Bagi. Tapi Allah bagi dalam keadaan dia tak redha. Maka datang sesuatu tu dia sebagai satu istidraj dan kerosakan, kehancuran. Tandanya dekat mana? Tandanya kita lihat bila kita dapat sesuatu benda tadi, sesuatu tu semakin mendekatkan diri kita dengan Allah, maka sesuatu tu nikmat. Tapi jika sesuatu tu kita dapat membuatkan kita lalai leka dan menjauhkan diri kita daripada Allah, maka itu dikatakan istidraj. Jadi itu sifat boros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat ke atas kamu dan rahmat Allah. Dengan nama Allah, alhamdulillah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu tadi, bismillah tadi. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Konsep alhamdulillah ni mak, kalau kita betul-betul memahami tentang konsep alhamdulillah, maka dekat situ mengajar kita perkara paling besar. Kita ni tak ada apa-apa, dan tidak ada satu pun yang boleh kita mengatakan kita sedap mak masak pagi ni, Masya Allah, Allah yang bagi sedap. Sebab dia yakin bahawa yang memberi sedap tu Allah, dan yang menggerak mak sampai boleh masak tu pun Allah. Itu konsep alhamdulillah. Itu ulama bagi alhamdulillah tu ada 5. Allah puji hamba, hamba memuji hamba, hamba memuji Allah, Allah puji Allah. Allah puji hamba. Kita tengok macam mana Allah Ta'ala puji Nabi Allah Ayub AS. Iblis datang jumpa Allah. Wahai Allah, aku minta izin untuk aku uji Ayub sejauh mana hebatnya iman Ayub. Allah kata jangan. Allah kata jangan kau uji Ayub. Cukup. Dia cukup bagi aku, dia cukup hebat. Jadi datang Iblis lagi. Wahai Allah, aku minta izin aku nak uji sejauh mana hebatnya keimanan Ayub. Allah kata kali kedua jangan. Kali ketiga dia minta, tak apa kalau kau nak tengok sangat, silakan. Itu yang Nabi Allah Ayub pertama sekali. Pertama sekali Nabi Allah Ayub mati binatang ternakkan dia. Tumbuh-tumbuhannya mati, kemarau panjang, kena penyakit binatang-binatang. Kemudian menular pergi kepada anak-anak mati. Nabi Allah Ayub ni orang kaya. Anaknya ramai, isterinya ramai, hartanya banyak, kaya-kaya. Jadi anaknya mati, isteri dia seramai-ramai tu mak lari. Sebab Nabi Allah Ayub waktu tu dah mula sakit, kena sakit kulit, dah mula berai-rai. Dia tak boleh sampaikan, dia terpaksa baring dekat atas daun-daun. Kalau bahasa kita ni baring atas daun pisang. Macam sakit kulit yang terlampau teruk kan, kita baringkan, kita tak boleh dah. Jadi tinggal seramai-ramai isteri tadi, tinggal seorang je isteri dia. Diuji. Sampai tahap Nabi Allah Ayub, isteri Nabi Allah Ayub tadi dia cuci kudis sakit kulit tu, dia cuci. Ulat tu jatuh mak. Ulat tu jatuh. Isteri dia nak buang ulat tadi, dia marah. Dia ambil balik ulat tadi, letak balik. Dia kata, kenapa tak bolehkah aku tunjukkan rasa syukur aku atas segala nikmat Allah ni? Nikmat ni dia melihat tu satu nikmat. Kita senang pun bagi tak buang air besar, bising. Awak yang dekat-dekat dengan saya tak sedap air liput, ngamuk kata. Jadi Nabi Allah Ayub sampailah satu ketika Allah SWT sendiri dah sampai satu peringkat, dia berdoa pada Allah tu bukan berdoa minta disembuhkan, tidak, kerana dia malu dengan Allah. Tidak. Sampailah satu peringkat Allah Ta'ala sendiri perintah Nabi Allah Ayub supaya Nabi Allah Ayub AS
mengambil, dia dah sampai ulat tadi berubah jadi lebah. Itu yang jadi lebah tadi disapukan balik. Daripada lebah tu datang ni madu. Daripada situ disapukan pada kulit tadi. Dan dengan izin Allah SWT baik. Ini Allah Ta'ala puji Nabi Allah Ayub AS. Sifat soleh. Kemudian hamba memuji hamba. Hamba memuji hamba ni, apa sekalipun kelebihan, contoh tadi yang saya datangkan, seperti kita puji mak kita masak sedap. Jadi pujian tu pun, pujian tu hakikatnya balik pada Allah. Kerana Allah yang menggerakkan. Kita boleh masak, boleh berjalan, boleh bangun. Allah mengilhamkan nak ambil apa. Kemudian sampai satu peringkat dah siap masak pula, Allah sendiri yang memberi sedap, bukan masakan. Kalau kita kata masakan itu sedap, pasti 3 orang yang makannya sama, rasanya sama. Tapi masalahnya rasanya berbeza. Ada orang makan, abang suami kita makan, dia makan rasa sedap. Kena anak sulung kita makan, ni kenapa pedas sangat? Yang ni kata masin sangat, kan? Maknanya bukan masakan kita tu yang memberi rasa. Yang memberi rasa tu Allah. Ni hakikat akidah. Jadi bila suami puji anak, puji mak, suami puji isteri, pujian tu balik pada Allah. Sebabnya konsep pujian tadi, apa lagi, di mana lagi soalan dia? Di mana lagi kita nak letak kita kata kita yang masak? Di mana kita nak kata kita yang pandai masak? Dekat mana kita boleh kata kita ni yang hebat dalam sesuatu perkara? Tidak. Jadi dekat situ sebenarnya ulama ajar pada kita bagaimana Allah Ta'ala sendiri mendidik kita melalui Alhamdulillah tu. Tidak ada satu jalan ataupun tempat ruang yang boleh mengatakan kita ni kita. Saya. Ini semua hasil usaha saya. Saya yang mengusahakan. Tidak. Tidak ada. Itu yang sebutkan segala puji-pujian bagi Allah. Selawat dan salam atas keluarga, sahabat serta orang yang mengikut dan menyokong perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT berselawat, para malaikat berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya kalau kita tak berselawat, sombong. Allah berselawat, kita berselawat. Allah berselawat, para malaikat berselawat. Sehingga kan Nabi Allah Adam AS sendiri pun menyebut berselawat ke atas Nabi. Ketika Nabi Allah Adam AS dia makan saja buah khuldi dengan nenek kita Hawa tu, telanjang mereka ketika itu. Jadi bila telanjang saja, Allah SWT sendiri tanya, wahai Adam, kan telah ku beritahu pada engkau bahawa jangan hampiri pohon khuldi ni. Dan yang kedua, telah ku berikan sekeras-kerasnya kepada engkau bahawa jangan sesekali ataupun syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan, iblis ni adalah musuh yang nyata. Lalu ketika itu Allah Ta'ala sendiri mengajar kepada Nabi Allah Adam AS, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berberkat Muhammad, yang berkat Muhammad. Allah SWT bertanya kepada Adam, wahai Adam, daripada mana kau tahu tentang Muhammad? Mana kau tahu tentang Muhammad? Nabi Allah Adam kata, ketika engkau wahai Allah memasukkan ruh ke dalam jasad daripada kepala, sampailah terbuka mata melihat ke kanan, ke kiri, ke atas, maka aku terpandang arasy engkau wahai Allah. Dan di dinding arasy engkau itu wahai Allah ada termaktub nama engkau, Allah. Allah tu dia bukan Tuhan. Allah itu bukan Tuhan. Sudah. Kata ngajar akidah. Allah bukan Tuhan. Allah itu asma ataupun nama bagi tu sifat zat wajibal wujud. Allah itu satu nama daripada banyaknya nama. Sebab kalau kita baca Asmaul Husna tu, nas'aluka ya man huwallah, nama yang pertama Allah. Itu nama. Allah tu nama, bukan Tuhan. Tuhan tu apa? Zat wajibal wujud. Zat wajib wujud. Kita ni wajib wujud tak? Kita wajib wujud tak? Tak. Kita mungkinat, termasuk mungkinat. Mungkin.
Boleh wujud, boleh tak wujud. Itu hak Allah. Tapi Allah wajib wujud. Yang wajibal wujud ni hanya Allah, tidak ada lain. Makhluk ni termasuk mungkinat, benda yang mungkin. Benda mungkin ni boleh mungkin wajib, mungkin ada, mungkin tak ada. Mungkin ada, mungkin tak ada. Jadi zat wajibal wujud ni hanya Allah. Siapa Allah? Kalau ditanya, siapa Allah? Allah itu nama. Jangan kita sebut Allah itu Tuhan. Tak, salah. Allah itu nama. Bagi Tuhan, siapa Tuhan? Zat wajibal wujud. Ini dah kena betulkan pagi ni. Sebab kita ngaji akidah. Zat wajibal wujud. Jadi 99 itu nama. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Hayyun, Ghani. Itu semuanya nama. Jadi Allah SWT ketika Nabi Allah Adam AS tadi memandang Allah, nama Allah tu ada dekat arasy Allah, di sampingnya itu ada nama Muhammad. Di samping itu ada nama Muhammad. Dan aku yakin Nabi Allah Adam kata, aku yakin bahawa nama itu adalah satu nama yang sangat agung, yang paling kau cinta wahai Allah. Sebabnya dengan kesalahan aku menyebut nama tersebut supaya kau ampunkan aku. Sebabnya hadis kursi, ada riwayat kata hadis kursi, ada riwayat kata mafhum daripada ayat-ayat Allah. Mafhum daripada ayat-ayat Allah. Jadi daripada ayat Quran tersebut ada mafhum daripada ayat tersebut. Itu kata-kata Allah jadikan Rasulullah, Allah jadikan alam kerana Nabi, kerana Rasulullah. Allah jadikan alam ni kerana Nabi. Kalau tak disebabkan Nabi, maka Allah Ta'ala takkan jadikan alam. Allah jadikan alam kerana Rasulullah. Dan Allah jadikan Rasulullah tu pula kerana Allah. Betapa dekatnya Rasulullah itu dengan Allah. Allah jadikan syurga, neraka, malaikat, jin, apa sekalipun makhluk alam ini Allah jadikan kerana Muhammad. Kerana Muhammad. Kalau tak disebabkan Muhammad, maka kita akan jadikan alam. Mafhum daripada ayat Allah. Dan Allah jadikan Muhammad tu pula untuk siapa? Untuk Allah. Itu sebabnya kita tu cuba bayangkan, kalau Allah sendiri pun berselawat ke atas Nabi, malaikat pun berselawat, kita tak berselawat, kita sombong. Orang yang tak berselawat dengan ke atas Nabi ni sombong. Itu sebabnya baru-baru ni kita sambut Maulid ni, bukan hanya sekadar kita memperingati kelahiran Nabi. Kalau sekadar memperingati kelahiran Nabi itu cerai. Kalau orang utara kata cerai. Apa tujuannya? Ialah untuk memperbaiki cinta kita kepada Nabi. Itu dia. Jadi kalau lepas daripada menyambut Maulid tadi tak ada rasa cinta tersebut, maka tujuan matlamat tak capai. Kita nak bina rasa cinta kita pada Nabi. Kita nak bina rasa cinta kita kepada Allah. Itu penting. Sebab dengan cinta sahaja lahirnya pengorbanan. Takkan boleh lahirnya sebuah pengorbanan kecuali rasa cinta. Siapa Zulaikha mak? Soalan. Kenal Zulaikha? Isteri Nabi Yusuf. Asalnya mak angkat dia jadi isteri. Kan tua tu, mak dengan anak, macam mana jadi isteri? Nak cerita? Tak payah nak cerita. Riwayat sebut ada dua riwayat, satu Muhammad, satu Ahmad. Tapi yang saya rasa yang banyak Ahmad. Dalam kisah tu ada sebut Muhammad, mungkin Ahmad. Dan banyak penggunaan nama lebih kepada Ahmad sebelum-sebelum tu. Kitab-kitab terdahulu pun banyak. Kitab-kitab Zabur, Injil, semua sekali banyak guna nama Ahmad dengan Muhammad. Jadi satu hari Nabi Allah Yusuf ni, Nabi Allah, kan kisah Nabi Allah Yusuf ni dengan Zulaikha ni sangat hebat. Sehingga kan disebabkan Zulaikha ni lah yang membuatkan Nabi Allah Yusuf tu berpuluh tahun dipenjarakan. Kerana mak angkat ni terlalu tertarik dengan kehandsoman
ke bahasa kita. Ke apa? Kalau bahasa Melayu kita mah ketampanan, ketampanan Nabi Allah Yusuf. Kalau Nabi Muhammad itu seperti bulan, maka Nabi Allah Yusuf ni seperti matahari. Itu perumpamaan dia. Bila tengok Nabi Allah Rasulullah SAW ni, bila tengok rasa tenang, sejuk tengok. Nabi Allah Yusuf ni terpancar-pancar, hebat. Jadi sampailah berlaku, itu kan nak cerita tu. Sampailah dia duduk dalam penjara. Kemudian ketika Nabi Allah Yusuf keluar daripada penjara itu, dah pimpinan lain. Jadi mak angkat dia tu dah tak jumpa dah. Sampailah Nabi Allah Yusuf tu jadi menteri. Kan dia jadi menteri keuangan Mesir. Waktu dia jadi menteri keuangan Mesir tu, satu hari dia jalan pergi ziarah satu kampung. Waktu dia nak masuk satu kampung tu, tiba-tiba ada satu perempuan bongkok 3. Dalam keadaan dia bongkok 3, duduk bongkok. Dia tahan laluan Nabi Allah Yusuf AS tadi. Sampaikan Nabi Allah Yusuf tu turun. Nampak makcik turun, pegang tongkat tadi. Dia pun turun. Dia turun. Wahai makcik, dia kata, minta maaf, dia kata, saya nak lalu. Jadi makcik tadi kan dalam keadaan selubung. Dia pun angkat kepala, dia tulis, kau tak kenal aku, wahai Yusuf. Jadi Nabi Allah Yusuf ni tengok kan berpuluh tahun, daripada belasan tahun dia di penjara tu, umur belasan tahun sampaikan umur puluhan tahun. Jadi dia tengok, baru dia perasan mak angkat dia, yang dulunya dulunya isteri kepada menteri pembesar Mesir. Mak dia kata, Aku wahai Yusuf, dia kata. Yusuf, sekarang kau dah jadi menteri. Ya, bukan sekadar menteri, dia Nabi dan juga menteri. Wahai Yusuf, aku minta kepada engkau 2 perkara. Dia minta, mak dia tadi tu minta 2 perkara. 2 perkara dia minta supaya Nabi Allah Yusuf doa pada Allah. Pertama, dia minta supaya dimudahkan semula. Dan yang kedua, dia minta supaya dikahwin Yusuf dengan Zulaikha. Nak juga kahwin dengan Yusuf. Itu yang akhirnya Nabi Allah Yusuf doa kepada Allah SWT supaya dimudahkan semula mak dia. Allah izinkan mak dia jadi muda. Jadi selepas mak angkat dia jadi muda tadi, kemudian terus ditunaikan, kedua jadikan isteri. Jadi bila dah jadi isteri tadi, ni nak cerita ni. Selepas jadi isteri tadi, sampai satu ketika Nabi Allah Yusuf panggil Zulaikha tadi. Dipanggil Zulaikha 3 kali dipanggil Zulaikha, tak keluar. Sampaikan Nabi Allah Yusuf datang ke kamar, ke bilik. Datang ke bilik, mendapati Zulaikha dalam keadaan sedang duduk di atas tikar sembahyang, sedang berwirid, berzikir. Waktu tu bila buka pintu, Yusuf nampak Zulaikha tadi tengah tu. Yusuf pun nak tutup balik. Masa itulah baru Zulaikha tadi terkejut. Bila dia terkejut saja, dia paling muka tengok Yusuf. Kau panggil aku, wahai Yusuf. Dia kata, aku minta maaf. Dia rasa bersalah sangat dengan Yusuf. Tu akhirnya Zulaikha kata apa? Kalau dulu, dia kata, engkaulah satu-satunya yang paling aku cintai. Ini kata-kata Zulaikha. Kalau dahulu, satu ketika dahulu, engkaulah Yusuf satu-satu yang paling aku cintai. Tetapi setelah aku kenal Allah, baru ku rasakan bahawa cinta itu lebih besar dan lebih luas pada Allah dibandingkan engkau, wahai Yusuf. Sebelum dia kenal Allah, dia nampak Yusuf. Hebat tak cinta? Cinta dia dengan Yusuf hebat. Cuba bayangkan, dah tua jadi bongkok 3 tu pun boleh ada hati lagi minta jadi muda nak kahwin dengan Yusuf. Maknanya cinta tu tak hilang. Cinta daripada Yusuf tu tak hilang. Mak macam mana? Ada perasaan cinta? Tak ada. Dengan abah, dengan suami sendiri pun tak ada perasaan tu. Takkan boleh pergi sampai ke situ. Kita dah tua-tua ni nak mikir apa? Kalau orang tua-tua kata kan, dah tua-tua nak mikir apa lagi? Tak. Dia nak lagi Yusuf. Tapi selepas dia kahwin ni Yusuf, dia dapat Yusuf, dia kenal Allah. Ketika tu barulah dia rasa
cinta Allah itu jauh lebih besar dan lebih hebat dibandingkan cinta pada Yusuf. Masya Allah. Itu kata-kata Zulaikha. Ini dia selawat. Alhamdulillah, dengan rasa penuh kesyukuran penulis mempersembahkan makalah ini kepada para pembaca, khususnya untuk mereka yang senantiasa ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baginda ni balik kepada penulis. Pertamanya dia rasa alhamdulillah, dengan rasa penuh syukur ni penulis dia mempersembahkan makalah ni untuk tujuan supaya menjadi satu bacaan ataupun bahan bacaan, bahan rujukan kepada mereka-mereka yang senantiasa ingin mengenal Allah. Kita kenal Allah ni dengan kepelbagaian. Pertamanya kita kenal Allah melalui ilmu. Ilmu ni datang, nanti ke depan kita belajar. Ilmu ni datang daripada Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, kita kenal Allah dengan alam. Pertama, kita kenal Allah dengan ilmu. Ilmu tadi jadi panduan. Dengan ilmu tadi pula disokong pula dengan alam. Allah jadikan alam ni untuk manusia supaya manusia tadi kenal Allah. Contohnya apa, Mak? Contoh tadi kita belajar tentang Allah lah segala-galanya, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali hanya semata-mata Allah. Kita tak ada apa-apa. Tidak ada kekuatan, tidak ada keupayaan pada kita ni. Ni kita belajar. Dan kita merealisasikan dalam kehidupan kita. Bila sampai kita masak, oh Allah yang gerakkan, Allah yang bagi sedap, Allah yang bagi suka, Allah yang meletakkan perasaan suka, Allah yang meletakkan rasa sedap tersebut. Jadi kat situ kita belajar. Itu yang kita cuba mempelajari akidah ini supaya kita dapat menyemaikan ilmu tersebut dalam kehidupan seharian kita. Sebabnya orang yang baik akidahnya, maka dia tidak akan berhadapan dengan sifat kecelaruan. Akidah yang baik membuatkan seorang itu redha. Akidah yang baik membuatkan seorang itu sabar. Akidah yang baik membuatkan seorang itu taat. Akidah yang baik membuatkan seseorang itu senantiasa bergantung harap hanya semata-mata pada Tuhan dia. Jadi tak ada rasa, oh kenapa jadi macam ni? Persoalan dan pertikaian itu tidak akan berlaku. Yang sering kali kita dengar, orang kehilangan orang yang disayangi, kan? Sedih tak? Sedih itu wajib kerana kita melalui sunnah alam, kehilangan orang yang disayangi. Tetapi tidak sampai merosakkan etikad dan akidah kita pada Allah, kerana kita yakin Allah yang mendatangkan sesuatu itu, datang dengan izin Allah, Allah yang mendatangkan dan Allah yang mengambil. Allah yang mendatangkan, Allah juga mengambil itu hak dia. Tapi dengan rahmat dia pula, dengan kasih sayang Allah SWT, dia bagi dan dia ambil itu pula, bukan hanya kosong-kosong, tidak. Ada kebaikan pula Allah Ta'ala nak bagi pada kita. Itu sebab kalau kita lihat dalam kehidupan kita ni, semuanya itu menggambarkan keadilan Allah SWT. Tidak ada satu pun yang terlepas daripada keadilan Allah. Cuba bayangkan, Mak. Ini contohlah, contoh. Ini contoh. Orang kaya ada harta, ada kedudukan. Banyak tak harta dia? Banyak. Ada kedudukan, dipandang hebat. Dibandingkan orang miskin, tak ada harta, tak ada kedudukan, makan cukup-cukup, bahkan kadang-kadang kais pagi makan pagi, kais petang makan. Bahkan kadang-kadang kais-kais pun tak ada. Tapi anaknya ramai. Orangnya sihat. Yang kaya tadi pula ada kedudukan tapi anaknya sikit. Anaknya tak ramai. Nampak eh? Allah Ta'ala lebihkan dekat sini, kurangkan kat sini. Allah lebihkan kat sini, kurang kat sini. Namun nak cari kesempurnaan tidak. Bahkan sebahagian ulama tasawuf, Mak, mereka minta pada Allah SWT supaya diberikan kekurangan, tak berikan kesempurnaan. Sebab manusia kita ni berjalan ada keterikatan dengan sunnah alam, sunnatullah. Sunnah alam. Bukan sunnah Nabi, ini sunnah alam. Makan cili rasa pedas, lapar kena makan, bila makan kenyang, ni sunnah alam. Gula manis, ni sunnah alam. Jadi kita ni ada keterikatan dengan sunnah alam. Yang mana sunnah alam di antaranya manusia ni, bila tika mana dia senang, dia leka. Bila dia sempurna,
ada rasa sempurna dalam diri dia, maka ketika itu dia akan sombong. Dia akan sombong. Tapi bila manusia itu kurang, lemah, banyak kekurangan, maka ketika itu dia akan balik semula pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi SAW sebut, Nabi gambarkan, sekalipun seseorang itu ateis ke ateis? Ateis, dia tak mengaku Tuhan, dia tak bertuhan, hidup dalam keadaan tidak meyakini adanya Tuhan, itu ateis. Jadi golongan ni Nabi kata, sekalipun dia tidak mengakui adanya Tuhan, tapi bila tika mana Nabi kata dia berada di tengah-tengah lautan, dalam keadaan tidak ada pinggiran, maksud pinggiran tak ada pantai, tak nampak pinggir apa semua, tengah-tengah. Tiba Allah Ta'ala datangkan angin yang kuat, ombak yang besar, maka dalam keadaan dia gundah gulana, ketakutan berada di tengah-tengah lautan tadi, pasti terlancar, terpancul Nabi kata daripada dua bibirnya menyatakan Rabb, ataupun bahasa orang putihnya God. Good ke God? God. God. Milo itu dia. Ini gambaran. Itu sebabnya penting kita belajar. Kita kenal Allah dengan dua keadaan. Pertamanya kita kenal Allah melalui ilmu, dan yang kedua kita kenal Allah melalui alam. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-62, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang beriman, orang Yahudi, Nasrani dan Sabiin, iaitu pengikut-pengikut para nabi, yang percaya kepada ketunggalan akan memperolehi pahala daripada Tuhan, mempercayai tunggal-tunggalnya Allah, akan memperoleh pahala daripada Tuhan dan tidak akan merasa takut dan sedih. Ini orang yang meyakini keesaan Allah. Sesiapa sekalipun yang meyakini keesaan Allah, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, maka pertamanya Allah berikan dia pahala, dan yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala akan hilangkan perasaan takut dan sedih. Ini kelebihan orang yang ada keimanan yang benar-benar baik dalam diri dia. Iman ni dia takkan datang semata-mata datang, tak. Kita kena belajar. Kita kena belajar. Nabi Allah Ibrahim itu sendiri, mak kalau balik nanti baca kisah Nabi Allah Ibrahim, kita nak tengok ataupun nak belajar cara bagaimana Nabi ni dia mengenal Allah. Tengok kisah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim ni perjalanan hidupnya bermula bagaimana dia mengenal Allah. Dia mempersoalkan, adakah Allah itu matahari? Dia tengok matahari terbit, dia nampak matahari, dia kata, adakah matahari ini Allah? Tapi sampai je petang, tiba-tiba matahari itu terbenam. Oh, mana mungkin Allah tu sekejap ada, sekejap tak ada. Tiba-tiba malam pula dia tengok bulan. Oh, mungkin Allah tu bulan. Rupanya bulan tu pun bila sampai je siang, maka bulan tadi pun terbenam. Ketikalah baca kisah Nabi Allah Ibrahim, dekat situ kita belajar bagaimana Nabi Allah Ibrahim itu mencari Allah. Tapi walaupun sedemikian, bukan cari semata-mata cari, itu jalan Allah SWT nak mengajar Nabi Allah Ibrahim AS. Duduk, tak pergi kelas, kan, tak pergi belajar, tak pergi menuntut ilmu, tiba-tiba dikenal Allah baik-baik, ditakuti, takut dua keadaan. Sama ada memang datang daripada Allah ataupun datangnya daripada syaitan. Itu yang baik-baik, mengaku jadi Nabi, kan, saya ni Nabi akhir zaman. Macam mana Tuan boleh kata Tuan Nabi? Saya baca surah Yasin, dan Yasin tu menyebutkan saya, ana, dia kata. Habis kalau orang tu baca ana, dia jugalah, dia Nabi. Itu kejahilan tadi, itulah jalan ataupun senjata bagi syaitan untuk merosakkan anak Adam. Itu sebab kena datang untuk ilmu. Jadi dengan ilmu tadi, di situ akan datang amal, ilmu, kemudian amal, beramal dengan ilmu. Itu yang tadi mentuhankan. Kita dah belajar akidah, kemudian bagaimana ilmu akidah tadi kita semaikan dalam kehidupan seharian kita tadi, sehinggakan kita hidup bertuhan, berjalan langkah dalam keadaan betul-betul bertuhan. Kemudian dengan bertuhan tadilah pembinaan keimanan dan keyakinan dalam diri kita pada Allah.
Maka dengan keyakinan itulah Allah Ta'ala letakkan iman tadi. Dengan iman dan keyakinan tadilah akan menghilangkan rasa takut dan juga rasa sedih. Sedih tak sedih? Sedih hanya melepasi sunnah alam saja. Tetapi tidaklah sampai sedih yang tidak ada penghujung kalau bahasa kita. Hilang suami. Kan? Sedih tak? Sedih. Sebab kita isteri ni tak bekerja. Kita sebagai isteri tak bekerja. Tak macam orang lain bekerja, kita tak bekerja. Jadi betul-betul bergantung dengan suami 100%. Suami lah bayar rumah, suami bayar kereta, suami bayar dia pergi cari makan, kita hello je, elok hantar list. Bang, barang dapur ada 12, 13, 30, 40 list hantar. Suami pun gedek balik bawa makanan. Kan? Tiba-tiba mati. Kalau bahasa kasar dia. Tiba-tiba suami tadi yang selama ni cari rezeki, yang kita nampak dia yang mencukupkan keperluan kita dengan anak-anak tadi, tiba-tiba dia mati. Tak makan ke? Makan tak mak? Lepas dia mati? Makan tak? Makan. Sebab yang bagi makan bukan suami, hakikatnya Allah. Dekat situ yang kita belajar akidah tadi tu. Sedih tak kehilangan suami? Sedih. Sedih tetap sedih sebagai sunnah alam, tapi tidak sampai kepada mengundang persoalan yang tidak ada jawapan. Sebab kita yakin bahawa Allah yang bagi makan kita, yang mencukupkan kita, dan yang sepatutnya pergantungan harap kita pada Allah, bukan pada suami. Itu sebabnya biasanya kebiasaan saya melihat seorang isteri yang meletakkan pergantungan harap terlalu tinggi pada suami dia, pasti Allah Ta'ala akan ambil. Secara overall keseluruhannya, jangan terlalu sayangkan sesuatu perkara melebihi hak Allah. Pasti Allah akan ambil. Sayang suami sangat sayang. Tak saya tengok suami itu tak lama mati. Baik-baik mak. Tak saya tengoklah. Jadi bukan salah Allah, salah kita. Sayang lebih-lebih. Sampaikan suami itu macam Tuhan. Dan suami ni pun kadang-kadang dia nakal juga. Yang kalau sehari dua ni abang tak ada, macam abang jangan cakap macam tu. Kalau abang tak ada, siapa nak jaga ayam, jaga anak-anak? Ni selama ni abang lah yang bekerja, abang yang cari rezeki, abang yang bagi makan kami. Bang, tengok 3-4 hari dia sakit, 7 hari cukup, jalan. Allah akan ambil apa yang kita sayang. Allah akan ambil apa yang kita sayang melebihi daripada hak Allah. Sebab apa? Sebab Allah sayang kita. Sebab Allah sayang kita. Dia tak nak kita ke dalam keadaan syirik. Dia tak nak kita dalam keadaan syirik. Dia nak kita tu selamat di dunia, selamat di akhirat. Itu sebabnya seringkali saya kata, isteri ni secara tak langsung dia mentuhankan suami dia. Secara tak langsung dia mentuhankan suami dia. Itu berhati-hati. Itu sebabnya penting belajar akidah. Daripada Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi, bahawa ia mendengar Rasulullah SAW telah bersabda. Apa sabda Rasulullah? Yang merasakan kenikmatan keimanan ialah siapa yang sudah rela, iaitu tenteram hatinya dengan mengakui Allah yang tunggal, Tuhannya, Islam agamanya, dan Muhammad Rasulnya. Ini daripada Abbas, bapa saudara Nabi. Seorang tu dia boleh rasa rela, rasa tenteram, hati dia rasa tenang. Itu bahasa kita. Macam mana hati itu tenang? Bila sampai tahap seseorang itu setelah menyerapi dalam jiwanya itu bahawa Allah itulah Esa, Islam itu agama, dan Muhammad itu Rasul. Jadi ketika tu apa sekalipun yang mendatang, dia tak tenang dah, tak ada masalah. Sebab dia yakin bahawa segala-galanya itu datang daripada Allah. Dan dia ada Nabi yang senantiasa mendoakan dia. Dan dia ada Islam sebagai tongkat untuk memandu dia dalam kehidupan. Allah datangkan Islam sebagai tongkat. Allah datangkan Nabi sebagai contoh. Dan Allah itulah tempat pergantungan segala-galanya. Tak ada benda lain. Ini gantung pada Allah. Ini walaupun sekecil-kecil perkara itu. Sebab kalau kita buka kitab tasawuf pula, ulama sebut mempelajari akidah itu, adab syariat bermula daripada sepinggan nasi. Sepinggan nasi tu mak. Macam mana kita senduk nasi? Kalau kita tengok daripada angle akidah, kita senduk nasi tadi, kita tak akan boleh senduk nasi kecuali Allah izinkan untuk kita senduk.
Itu akidah. Kita tengok pula daripada segi angle adab. Allah suruh kita makan, Nabi SAW itu dia makan adabnya iaitu dengan baca bismillah, maknanya balik pada Allah, kemudian dalam keadaan duduk, itu adab. Syariatnya iaitu mesti makan dalam keadaan halal dan juga tayyib, baik. Maknanya benda tu tak datang mudarat. Jadi kat situ walaupun sepinggan nasi, kita cuba belajar macam mana konsep akidah daripada sepinggan nasi. Daripada sepinggan nasi tu macam mana kita melaluinya dengan syariat, hukum hakam, dan bagaimana kita melalui dengan adab. Dekat situ kita cuba tarbiyah dan didik diri kita, terutamanya hati kita. Maka inilah ditulis bagi memudahkan kita semua untuk memahami kitab Risalah Tauhid melalui kaedah peta minda. Ianya terbahagi kepada dua bahagian. Penerbitan ini adalah julung kalinya diterbitkan bagi menerangkan khusus tentang bahagian satu, iaitu ketuhanan. Namun untuk lebih memahami adalah sebaiknya mempelajari ilmu tauhid dengan cara bertalaki bersama masyaikh, menggunakan kitab asal Risalah Tauhid dan menjadikan buku ini sebagai nota tambahan serta ringkasan untuk lebih memahami intipati kitab Risalah Tauhid. Jadi Syekh sendiri pun showkan pada kita supaya kalau nak ngaji betul-betul, ngaji dengan kitab Risalah Tauhid yang sebenar, yang asal. Dan ini adalah dia punya penambahan. Tapi disebabkan kita nak jadikan ini sebagai muqaddimah ataupun permulaan, ibtidak. Sebenarnya kitab ni kalau kita nak fikir, kalau nak tengok pada tahap dia, ni lebih kurang macam mengaji ngaji tadika. Kita ngaji tadika kan ada masa tu cikgu mana ada tulis-tulis. Dia cuma tunjuk gini tu anak-anak panah tu semua. Dia mudahkan kita lagi faham. Tapi penat saya lah yang saya kena huraikan satu-satu nanti. Insya-Allah. Semoga makalah ini akan dapat dijadikan wasilah untuk kita berada di atas landasan akidah yang benar, iaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekiranya didapati sebarang kekhilafan, anggaplah ini sebagai kekurangan pengetahuan saya. Dengan ini saya sedia menerima sebagai sebarang teguran yang membina dan mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua. Jazakumullah khairan katsira. Al-Fakir Ustaz Ahmad Nafiri bin Muhammad Tuazi, penasihat Sri Tahfiz Al-Bana, 23 Jamadil Akhir 1436 Hijrah bersamaan dengan 12 April 2015. Maknanya buku ni selesai ditulis pada 12 April 2015. Jadi dikata kalau ada kekurangan, ini adab. Adab sebagai penulis, rasa rendah diri. Jadi dia kata kalau ada kekurangan saya minta maaf, kalau ada apa-apa yang perlu diperbaiki bagi tahu. Itu sebagai adab dan rasa rendah diri sebagai penulis. Wallahu taala alam. Saya buka seminit dulu untuk sebarang persoalan sebelum kita berhenti ataupun kita akan sambung nanti insya-Allah pada pertemuan yang datang. Insya-Allah pada pertemuan yang datang kita akan mula daripada muka surah 1. Bismillah, Allah Ibn Izzati wa Jibal Wujud Al-Ma'bud Yaqin. Saya banyak tinggal solat-solat masa muda dulu. Jadi ada ustaz kata kita tak boleh nak buat solat sunat selagi kita tak habiskan kita punya tu kan. Jadi macam saya bila dah macam ni, saya dah rasa salah. Sebab selama ni saya buat lepas habis solat tu buat solat sunat selepas. Lepas saya kata dia saya dengar macam tu, lepas habis solat kata contoh maghrib, saya buat maghrib. Tapi saya tak buat solat sunat lah sebab dia dah cakap macam tu kan. Jadi sekarang macam mana Ustaz? Jadi satu, dia kata solat tahajud tu bersamaan dengan solat taubat juga. Okey kak, gini, dalam kitab Fiqhus Salah, kitab Fiqhus Salah yang kita baca tu, dalam tu nanti kita akan jumpa satu, dah lepas ke belum? Dekat situ kita akan jumpa satu pembahasan tentang qada solat. Jadi dekat situ ulama sebut ada dua pandangan, dua cara, bukan dua pandangan, dua cara. Kalau dua pandangan ni maknanya ada khilaf. Dua cara. Cara pertama ialah kita qada solat tanpa melakukan benda lain kecuali qada solat. Maksud melakukan benda lain ni kita tak makan, tak minum, tak buat benda sunat, tak benda apa sekalipun kecuali kita qada. Kata zuhur
Zuhur masuk asar, kita sembahyang asar pula. Sembahyang asar. Dia tak buat benda lain, tak masak, tak pergi keluar, tak apa, semua dia qada je solat. Itu cara pertama. Cara kedua iaitu setiap solat zuhur, setiap kali kita solat zuhur, kita qada zuhur. Lepas solat zuhur, kita qada zuhur. Jadi cara kedua ni tak ada masalah. Kita boleh buat ba'diyah, qabliyah, apa semua sekali. Tak ada masalah. Maknanya sampai masuk solat zuhur, kita buat qabliyah. Kemudian kita solat fardu zuhur. Kemudian kita qada zuhur. Lepas kita qada zuhur, sembahyang sunat ba'diyah. Tak ada masalah. Kalau kita nak qada sunat pun boleh juga. Tapi lebih afdal kita qada yang wajib. Sebab yang wajib masih banyak. Maka qada tu. Itu cara dua cara lah. Cara pertama tadi itulah, iaitu kita qada sehabis-habisnya. Maksudnya lepas je solat zuhur, kita pun qada mungkin 5 kali ke 10 kali qada. Baru kita makan ke apa semua sekali. Jadi dia tak ada buat benda lain kecuali dia qada. Adakah sampai menghalang sunat? Tidak. Boleh terus buat macam biasa, tak ada masalah. Macam contoh orang yang tinggal sembahyang mungkin sehari 2 hari. Dia tak buat benda lain. Dah 2 hari dia tak sembahyang. 2 hari dia tak sembahyang tadi. Jadi dia kira lah, lepas je solat zuhur tu, dia pun qada 2 hari punya sembahyang dia tak sembahyang tadi sampai asar. Itu dia, maknanya dia guna cara yang pertama, iaitu dia tak ada buat benda lain kecuali dia qada solat dia. Tapi cara yang kedua pun tak salah juga, iaitu dia mengqadakan setiap solat tadi pada setiap solat. Solat ini qada pada setiap solat. Solat zuhur, lepas tu dia buat solat qada zuhur, kemudian dia sembahyang sunat ba'diyah. Lepas tu dia pergilah buat kerja dia yang lain apa semua sekali. Lepas tu kan sampai asar dia qada asar pula. Dia ratib kepada setiap solat. Bahkan ada tempat pondok yang saya jumpa memang dia buat sampaikan berjemaah. Lepas dia berjemaah zuhur, dia orang berjemaah qada zuhur. Ting jenis pondok-pondok orang tua lah, pondok-pondok baru kemas tu. Dia buat qada. Jadi kita nak kira macam mana? Ini di antara persoalan yang sering kali bangkit. Soalan dia, saya nak qada berapa tahun? Gini je, qada je terus. Kalau katalah sampai qada solat tadi dah selesai, dah habis, maka yang lebihan itu, yang pertamanya dia akan menempel balik kekurangan-kekurangan. Yang keduanya pula dia akan jadi sunat. Kalau tempelan tadi dah cukup, maka dia akan jadi sunat. Tapi kalau semata-mata dah lepas solat zuhur, nak solat zuhur lagi, bukan qada, bukan apa, haram hukum dia. Kena mana-mandai tambah. Saya buat solat zuhur 3 kali sebab untuk Allah Ta'ala pilih mana yang paling terbaik. Tapi kalau dia menambah solat zuhur tadi atas dasar sebab jemaah, dia dah solat zuhur dah, suami dia balik, yang tolonglah abang nak solat jemaah, boleh tak? Boleh. Dia solat jemaah, maka mana yang lebih afdal, Allah Ta'ala akan ambil mana yang lebih baik. Kalau jemaah tu pastilah itu yang terbaik. Wallahu ta'ala a'lam. Okay kan? InsyaAllah. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Contoh kita qada subuh dalam waktu zuhur. Itu kan biasa. Boleh, tak ada masalah. Qada subuh. Kan subuh dia terlupa. Wallahu ta'ala a'lam. Tak ada apa InsyaAllah sekadar dulu yang dapat kita kongsi. Kenal Allah dengan ilmu ni, selain daripada ilmu sifat hukum, apa lagi ke cara lain? Dia gini kak, sifat 20 ni salah satu jalan. Dia ada kepelbagaian jalan. Cuma dalam ahli sunnah wal jemaah itulah dia jalan dia. Dalam sunnah ahli sunnah wal jemaah, kita tak boleh nak kenal Allah melalui zat. Kita kenal Allah melalui sifat. Dan daripada sifat itu digaris pandukan, diletakkan 13 sifat. Kalau mengikut Abu Hasan Asy'ari 13 sifat, kalau mengikut Abu Mansur Al-Maturidi 20 sifat. Tapi adakah sifat itu sahaja yang keterikatan pada Allah? Tidak. Setiap sifat kamalan, sifat yang membawa kesempurnaan pada Allah SWT itulah jalan kita mengenal Allah SWT. Bukan terikat hanya semata-mata 20, tapi 20 ataupun 13 tadi datang daripada dalil Al-Quran dan sunnah yang dihimpunkan oleh para ulama sehingga diberikan nama akidah, kitab atau ilmu akidah, ilmu tauhid. Tapi adakah keterikatan tentang ini sahaja? Dalam akidah wal jemaah itulah dia, itulah jalannya. Tapi dalam lain-lain ada lagi. Itu kalau kita tengok saya nak kata Wahabi pun saya tak berani juga. Mereka menggunakan
cara dengan tiga tauhid tiga serangkai. Tauhid tiga serangkai, asma wa sifat, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Saya pun mengaji juga sebenarnya uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat waktu saya di Syria. Pada peringkat awal dulu kita tak nampak ketimpangan yang berlaku pada uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tapi bila PKP baru-baru ni, saya sebelum tu bila saya dah belajar benda tu, sebelum daripada belajar tu saya belajar sifat 20, kemudian pergi ke Syria saya belajar tiga serangkai. Kemudian balik pula saya mengaji dengan tok guru pula, saya banyak bertanya tentang di mana ketimpangan yang berlaku pada tiga serangkai sehinggakan kebanyakan ulama menolak tiga serangkai ini. Pada awalnya saya tak nampak, tapi walaupun dah dibahas oleh tok guru pun saya masih lagi tak puas hati. Sampailah terjadi PKP. Jadi PKP baru-baru ni 2 tahun tu terjadi sendiri pada saya. Terjadi pada saya, sampaikan saya rasa kalau katalah kita berpegang dengan uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, maka kita akan nampak Dajjal tu masih lagi ada jalan untuk melihat Dajjal itu Tuhan. Tapi kalau katalah kita belajar sifat 20, memang dia awal-awal dia akan potong terus. Itu perbezaan di antara kedua tadi. Itu bahaya, sangat bahaya. Tak apa, belajar, nanti kita belajar sikit-sikit. Pagi ni je belajar. Kan, orang lain belajar 20 tahun, mana boleh belajar lagi. InsyaAllah. Jadi itulah gambaran dia. Saya mengaji dua-dua keadaan, dua-dua ilmu. Tapi memang nampak bahayalah, sangat bahaya. Dia bukan bahaya apa, bahaya pembawaan kita. Kalau kita tak betul-betul belajar benda tu dan memahami, dan dia akan membuatkan masih lagi akidah tu ada kelonggaran di situ, sehingga masih lagi ada jalan untuk menyatakan makhluk tu Tuhan, makhluk tu sebagai Tuhan. Itu sangat bahayalah. Sedangkan kita ni orang awam ni macam contoh seginilah. Saya suka bawa pendekatan tentang cucu balik rumah main bunga api. Cucu main bunga api. Kan nanti dia tanya, Tok, yang ni boleh main tak? Yang ni boleh main tak? Lepas tu dia pergi main. Lepas tu nanti kan kejap lagi dia datang lagi, dia tunjuk pula yang lain pula, yang ni boleh main tak? Akhirnya Tok tadi tak boleh nak kawal dia. Bila Tok tak boleh nak kawal bunga api mana yang boleh main, bunga api mana, mercun mana yang tak boleh main, akhirnya Tok kata apa? Semua tak boleh main. Haram. Nampak itu cara pendekatan Tok. Begitu juga tentang Jabatan Agama Islam, JAIS. Dia mengharamkan Syiah. Di Selangor fatwa keluar haram Syiah. Sedangkan Syiah tu kalau kita detailkan, Syiah tu ada 12 imam, dan satu imam daripada tu masih lagi berpegang dengan mazhab Hambali. Jadi apa salahnya, kenapa diharamkan semua sekali? Sebab kalau dia tak haramkan semua sekali, adakah kemampuan kita untuk membezakan di antara satu imam dengan satu imam lain bagi masyarakat awam ni? Dia tak mampu. Jadi akhirnya baik, tak payah terus. Macam tu bahasa dia. Begitu juga dalam bab akidah. Akidah begitu juga. Dalam sifat 20, dalam bab ketuhanan ni dia potong terus, dan tidak memberi ruang kepada kita untuk melihat ada jalan pada makhluk itu Tuhan. Tapi uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat ni dia masih lagi ada ruang, kerana dia memerlukan kelengkapan daripada pelengkap di antara tiga serangkai tadi. Jika satu sahaja, maka ada jalan untuk menyatakan itu Tuhan, makhluk itu Tuhan. Kalau satu, dia kena ada tiga-tiga, baru dia dapat kesempurnaan ataupun menolak. Jadi nak menunggu ketiga-tiga ataupun pemahaman ketiga-tiga dibandingkan kita belajar wujud saja. Wujud yang pertama, wujud tu saja dah menyangkal bahawa makhluk itu bukan Tuhan. Wujud saja, wujud kidam bakak, sifat yang pertama. Sifat yang pertama wujud tu saja sudah cukup huraian dia memberikan kefahaman kepada kita bahawa Allah itu bukan makhluk, dan makhluk itu bukan Allah. Wujud, belum lagi kidam, bukan bapak, mukhalafatul hawadis tu lagi habis. Jadi kat situ awal-awal sifat saja dia dah cut habis dah, bahawa tidak ada jalan untuk kita menyamakan di antara makhluk dengan Tuhan. Wallahu ta'ala alam. Bukan tak boleh, tapi ditakuti. Itulah sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama pada pagi ini. Baik itu daripada Allah SWT. Yang tidak baik itu menyebabkan masa sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala kali. InsyaAllah kita majlis tasbih kafarah.
Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. بالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.